Sabah, negeri di bawah Bayu merupakan antara penyumbang utama kepada peningkatan angka jangkitan COVID-19. Dan pada Isnin, 865 kes positif COVID-19 dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu dengan lebih 74% ataupun 643 membabitkan jangkitan di negeri Sabah. Dan jumlah kumulatif kes terkini merupakan 21,363 dengan 7,456 kes aktif. Dan berdasarkan angka ini, kita ingin melihat kepada usaha untuk melandaikan jangkitan COVID-19 terutamanya di negeri Sabah. Dan untuk itu bersama di Thailand ketika ini Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita melihat kepada usaha untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19 ini pastinya berdepan dengan cabarannya. Apakah cabaran untuk kita mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri Sabah ini terutamanya melihat kepada angka yang kita tidak pernah capai pun sebelum ini? Adakah kekurangan infrastruktur atau fasiliti ini menjadi cabaran utama? Okey, terima kasih. Saya sebenarnya pun pernah ke Sabah dan juga terutamanya kepada kawasan-kawasan pedalaman. Saya merasakan bahawa antara cabaran besar adalah kerana besarnya negeri Sabah dan juga infrastruktur seperti jalan raya, pusat-pusat kesihatan yang masih lagi sebenarnya perlu diperbaiki. Dan ketika saya melihat keadaan negeri Sabah yang begini, sebenarnya saya juga terlibat dalam NGO yang turun padang. Dan antara perkara yang sangat berbeza antara Sabah dan dengan kita di Lembah Kelang ni adalah memahami bagaimana SOP nombor satu. Mereka kurang memahami apakah maksud kena berada di rumah. Keduanya adalah juga mekanisme untuk memastikan bahawa pesanan harian tidak terputus. Saya melihat satu keadaan di mana sukar rakyat Sabah untuk mematuhi sebenarnya kerana mekanisme untuk pastikan diorang tak terputus bekalan makanan itu masih lagi kurang kemas. Jadi kita melihat ada di antara aduan-aduan yang mengatakan rakyat di tempat-tempat tertentu masih keluar untuk mendapatkan bekalan makanan, bekalan harian. So ini antara cabaran-cabarannya lah. Prof, melihat kepada, kita ingin bercakap secara umum, bukan sahaja di negeri Sabah, melihat kepada kemampuan fasiliti perubatan kita, saya kira tidak pernah kita mencapai angka sebegini tinggi. Setiap hari kita sering terus mencatatkan rekod baru angka jangkitan COVID-19. Bagaimana Prof melihat kekuatan fasiliti kesihatan kita untuk terus menampung peningkatan angka ataupun jumlah pesakit COVID-19 ini dicampur lagi dengan pesakit bukan COVID-19? Ya, sebenarnya saya melihat kepada keadaan Sabah ini sebagai satu gelombang ketiga yang memang kita kata terkejut dengan dia punya bilangan kes dia. Untuk 11 ataupun 12 hari berturut-turut ya, Sabah mencatatkan kes kematian akibat COVID-19. Dan kita melihat juga bahawa memang kerajaan kita kena menambah segala kemudahan kesihatan. Ujian sepatutnya lebih banyak dilakukan di Sabah dan juga peruntukan dalam bentuk bantuan makanan dan harian mesti dipastikan tidak terjejas di Sabah kerana saya melihat Sabah sebagai salah satu negeri yang sebelum ini juga
ada masalah infrastruktur yang serba berkekurangan, ditambah dengan pandemik ini, ia menjadi satu, kita kata, usaha yang amat giat ataupun besarlah kena tumpukan di negeri Sabah ini. Apa yang wajar ataupun perlu dilakukan oleh semua pihak dalam perkara ini, Prof, melihat dalam konteks kesihatan awam? Bagaimana orang awam, pihak berkepentingan seperti pemimpin masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk mengatasi cabaran ataupun kekangan yang Prof sebutkan tadi dari segi infrastruktur dan juga fasiliti? Okey. Pertamanya saya rasa memang satu tindakan yang amat tepat apabila Kementerian Kesihatan Malaysia deploy dan hantar segala kekuatan pegawai-pegawai perubatan mereka yang terlibat dalam kesihatan ni ke Sabah. Keduanya kena improve daripada sudut komunikasi supaya sampai kepada rakyat Sabah, supaya mereka faham keperluan mereka untuk berada di rumah, keperluan mereka untuk menjalani ujian jika mereka faham apa maksud kontak rapat, keperluan mereka untuk mengkuarantinkan diri. Dan dari sudut komunikasi ni, saya puji beberapa agensi di Sabah sebagai contoh yang viral di internet baru ni, Polis Daerah Penampang. Ya, cara dia menjawab soalan-soalan tentang SOP ni, cara mereka menjawab soalan-soalan SOP dengan bahasa-bahasa lokal, dialek yang senang dipahami. Yang itu kena teruskan supaya rakyat faham apa maksud kuarantin, apa maksud duduk di rumah dan bantuan-bantuan yang akan disampaikan. Dan keduanya saya rasa Sabah perlu untuk teruskan mendapat bekalan ujian-ujian yang lebih cepat, ya, sebagai contohnya antigen rapid test, ya, yang untuk bagi kita menekan kes yang dijangkiti sebagai COVID-19. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM, bercakap mengenai usaha ataupun realiti dan juga cabaran dalam usaha untuk melandaikan jangkitan COVID-19 di negeri Sabah. Terima kasih atas pandangan yang diberikan.